Bapa yang di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam tahun-tahun rahmat yang penuh dengan kelimpahan. 天上的父，我们满心感谢主，因为主已经在一年当中赐福给我们一切的丰丰富富的恩典。 Bila pada hari ini kami boleh sampai di minggu penghujung akhir tahun ini, semua karena kasih karuniamu yang luar biasa. 如果今天早上你允许我们到2023年最后一天，这完全是属于你的恩典。 Maka sebelum kami meninggalkan tahun ini, biarlah Engkau kembali berkenan mengaruniakan firman-Mu bagi kami. 当我们要离开这2023年，求你允许我们再一次要听主的话， Yang boleh terus mengokohkan iman percaya kami, memperkokoh persekutuan kami, dan mempersiapkan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan di tahun-tahun yang akan datang. 让我们能够坚固我们的信心，我们能够听主的话，让我们能够进入新的一年。 Maka berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. 求你对我们说话，因为我们在这里静听。 Di dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. 靠耶稣生命祈求， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 弟兄姊妹们，早安！ Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. 16 jam lagi, sekitar 16 jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru. 我恭祝你们圣诞快乐，在不久将要进入新的一年。 Di minggu terakhir di tahun ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema rahasia akhir zaman. 今天我们要思想一个题目，就是在末世时代的一个奥秘。 Maka untuk itu kita akan melihat teks yang telah ditetapkan bagi kita terambil dari Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-36. 所以今天我们要听主的话，就是马太福音24章29节到36节。 Bila kita sudah menemukannya, kita akan membacanya di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. Dan nanti kita akan membacanya bersama-sama di dalam bahasa Indonesia. 现在如果找到了，你们先静听我用中文来念，以后用印尼文一起来念。24章29节，那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上堕落，天使都要震动。那时人子的兆头要现在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力有大荣耀驾着天上的云降临，他要差遣使者应号剑的大声，将他的先民从四方从天边这边到天那边都召集了来。 你们可以从无花果树写一个比方，当树发轮长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样你们看见这一切的事，也该知道了，人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废弃，我的话却不能废弃。 但日子那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。 Mari kita membaca juga di dalam bahasa Indonesia bersama-sama dengan bersuara 用 satu 印尼 dua 文来 tiga. 念。 Segera Segera sesudah kesan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak pada anak manusia dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.
Tariklah Tarikanlah pelajaran pelajaran dari dari perumpamaan seumpama tentang pohon pohon ara. ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanmu tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak ada, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca hari ini 亲爱的主内弟兄姊妹们，今天早上我们所读的经文， itu merupakan bagian daripada jawaban Tuhan Yesus terhadap 3 pertanyaan yang disampaikan oleh para murid kepadanya. 这是主耶稣对门徒答复的一部分的答案。 Yang tercantum di dalam ayat awal di dalam pasal 24 ini, khususnya di dalam ayat yang ketiga. 那么我们就知道，在这个24节，主耶稣就接待他们。 Pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus dan para muridnya baru keluar dari bait suci Yerusalem, dan para murid mengatakan, wow, luar biasa, megah, luar biasa indah kota Yerusalem, luar biasa megah bait suci Yerusalem. 那个时候，主耶稣刚刚跟门徒从这个上帝的殿出来，他们就称赞那个时的环境非常特别。 Lalu kemudian di dalam ayat yang kedua Tuhan Yesus mengatakan, kamu melihat semua kemegahan ini nanti semua akan dihancurkan, semua akan runtuh. 那么，如果你们看这美好的这个耶路撒冷以后，完全就要毁掉。 Dan inilah yang kemudian memicu 3 pertanyaan daripada para murid yang dicatat di dalam ayat yang ketiga. 这是推动了门徒对主耶稣的善购问题。 Pertanyaan pertama adalah berkaitan dengan kapan kota Yerusalem dan bait suci Yerusalem akan diruntuhkan atau dihancurkan. 第一个问题就是问主耶稣，耶路撒冷里面的圣殿什么时候要被毁掉？ Pertanyaan yang kedua adalah apa tanda daripada kedatangan Yesus Tuhan kita? 第二个问题就是主耶稣第二次再来的兆头是什么？ Dan yang ketiga adalah apa tanda daripada kesudahan zaman atau akhir zaman? 第三个问题是以后这个末世要有什么事情要发生？ Bisakah dibantu slide yang kedua? Nah, jawaban yang pertama yaitu berkaitan dengan kapan akan terjadi, bila manakah terjadi keruntuhan dan kehancuran Yerusalem termasuk bait suci Yerusalem. 第一个问题就是什么时候耶路撒冷跟里面的圣殿要被毁掉？ Itu dijawab oleh Tuhan mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-28 dalam Matius 24 ini. 那么主耶稣就在24章第4节到第29节回答了门徒的问题。 Dan itu telah digenapi pada tahun 70 Masehi, Bapak, Ibu, dan Saudara. 那个时候，当这个主力70年代已经答复了人的要求。 Ketika Jenderal Romawi yang bernama Flavius Titus itu mengepung kota Yerusalem dan kemudian menghancurkannya, termasuk menghancurkan bait suci. 那个时候，罗马王就是Partius， 他已经进攻耶路撒冷，把耶路撒冷打得毁掉了。 Sebagai akibat daripada pemberontakan bangsa Yahudi terhadap kekuasaan Romawi. 这就是要答复犹太人对这个罗马人政府的势力多少大。 Nah, peristiwa ini terjadi di tengah aniaya yang dialami oleh orang-orang Kristen di berbagai tempat, baik daripada pihak penguasa Romawi maupun dari orang-orang Yahudi sendiri yang memang anti terhadap kekristenan. 那个时代就是整个以色列整个犹太人受到的基督徒受到整个的虐待。
Dan kalau kita membaca daripada uraian Tuhan Yesus di sana, maka dia mengingatkan para murid dan orang-orang percaya pada waktu itu supaya mereka tidak menganggap peristiwa itu sebagai tanda daripada kedatangannya. 那么主耶稣就告诉那个时候的这个年代，不是说主耶稣要再来， Akan muncul banyak penyesat yang akan mengatakan bahwa Mesias telah datang. 那个时候所发生的事情，很多的假的先知说主耶稣要再来。 Nah, Tuhan Yesus mengatakan supaya mereka jangan percaya dengan ajaran-ajaran yang seperti itu. 主耶稣告诉他们，让他们不要相信这样的所传的一些消息。 Bahkan kemudian dia memperingatkan orang-orang percaya supaya bila nanti itu terjadi mereka perlu berdoa, harus berdoa supaya hal itu tidak terjadi pada musim dingin dan pada hari 主 Sabat. 耶稣告诉他们，如果你们要相信，那么你们为他们祷告，让这些事情发生的时候，不要在冬天的时代。 Karena bila terjadi pada musim dingin dan pada hari Sabat, maka itu akan mempersulit mereka untuk menyelamatkan diri. 因为如果在冬天发生的年代，那么他们很难要逃避这样的灾难。 Cuaca yang buruk pasti akan menghambat mereka, dan aturan mengenai hari Sabat di mana orang-orang Yahudi tidak boleh bepergian jauh itu akan menjadi bumerang bagi mereka. 不好的气候要搅扰他们，并且如果在安息日，他们不能出远门， Sehingga mereka tidak bisa luput menyelamatkan diri dari serangan tentara Romawi. 让他们不能逃避罗马兵丁的追究。 Nah, sementara pertanyaan kedua dan ketiga 第二、第三个问题， itu dijawab oleh Tuhan Yesus dalam perikop yang hari ini kita baca bersama-sama. 主耶稣解答了从今天我们所读的经文知道了。 Dan kita dapat melihat dengan sangat jelas di dalam jawaban Tuhan ini kepada para murid bahwa kedatangannya kedua kali dan juga akhir zaman itu merupakan sebuah proses yang bersamaan. 那么在这个时候，我们就知道主耶稣的来临与末日的实际是有同样的情况发生。 Di kedatangannya yang kedua kali itulah akhir zaman. 主耶稣要再来的日子，那就是叫做末日。 Maka saya akan membagi renungan dalam 3 bagian sederhana dan nanti kita akhiri dengan sebuah penutup sebagai sebuah ajakan dan tekad bagi kita. 那么我要告诉你们3件事情，以后我要告诉你们如何来面对这样的事情做结束。 Yang pertama adalah jawaban Tuhan Yesus berkaitan dengan pertanyaan kedua, di mana Tuhan Yesus itu menegaskan bahwa ada tanda-tanda yang akan mendahului kedatangannya yang kedua kali. 那么主耶稣说，如果他要来的日子，有很多的兆头能够看见。 Nah, Tuhan memberikan 2 tanda yang akan mendahului kedatangannya pada akhir zaman. 那么有2个兆头告诉我们，主耶稣要再来的日子。 Yang pertama yang dikatakan di dalam ayat awal, di dalam ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu. 那这个时候我们就知道，他要来的时候是怎么样的日子，就是虐待的日子过了以后。 Atau dengan kata lain, bahwa tanda yang pertama yang mendahului kedatangannya adalah akan ada kesusahan yang besar yang menimbulkan penderitaan, siksaan, aniaya bagi orang-orang percaya. 什么时候主耶稣要再来，就是当一切的灾难过去以后。 Inilah yang disebut sebagai kesusahan besar atau the great tribulation. 这就是告诉我们最大的灾难来临了，来到世界。 Kata di dalam bahasa asli berkaitan dengan siksaan yang diterjemahkan oleh LAI kita di dalam ayat 29 ini. 那么在原文这个我们看到他们怎么样解释这个事情。 Itu memiliki pengertian sebuah kesusahan yang sangat luar biasa. 这个灾难，他曾经说，这个灾难是最大的灾难。 Dan ini merupakan 这也是成为一件 kebenaran yang terus-menerus diulang-ulang di dalam kitab suci, khususnya di dalam kitab Wahyu. 这个事实一直在启示录不断的重复关于灾难的来临。
Misalnya dalam Wahyu pasal 7 ayat 14, 如果说在这个启示录第7章第14节， pasal 11 ayat 7 sampai 9, 这一章4节到第9节， pasal 20 ayat 3b sampai dengan ayat yang 3b dan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. 20章请第3节到第9节。 Nah, barangkali akan ada kebingungan mengenai jawaban Tuhan Yesus dalam ayat 29 ini. 可能我们有一件不能明白，在29节所写的， Seolah-olah bahwa peristiwanya itu terjadi setelah tahun 70 ataupun kehancuran kota Yerusalem dan kehancuran bait suci Yerusalem sebagaimana yang telah dia uraikan di dalam ayat-ayat sebelumnya. 这个灾难好像是在主历70年代的时候已经发生了。 Karena Tuhan Yesus mengawalinya dengan segera sesudah siksaan itu. 因为主耶稣说，这个日子过去以后， Nah, orang berpikir berkaitan dengan siksaan atau penderitaan yang terjadi karena serangan bangsa Romawi di tahun 70. 可能跟他们受到从罗马兵丁的虐待以后， Tetapi kita bisa meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 29 ini masih di dalam proses untuk penggenapan terjadinya. 但是我们看29节所发生的事情，这是要成就以后末日的来临。 Mengapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? 为什么弟兄姊妹们？ Karena setelah peristiwa tahun 70 dan sampai hari ini di penghujung tahun daripada 2023 ini, kedatangan Tuhan Yesus masih belum terjadi. 因为从主历70年的时候，直到现在2023，主耶稣还没有来到第二次再来。 Maka ini berarti kesusahan besar yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini masih sedang dalam proses akan terjadi. 意思就是说，最大的灾难还不断的要发生。 Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini sebenarnya juga mengingatkan kita kepada sebuah kebenaran. 亲爱的弟兄姊妹们，这要提醒我们关于一个真理， Bahwa kedatangan daripada Tuhan Yesus yang sangat kita nantikan sebagai orang-orang beriman 我们成为信主的人，对主耶稣的来临，非常的盼望。 akan juga disertai atau mendatangkan kesusahan yang besar bagi orang-orang percaya. 但是主耶稣的来临，对我们信徒有最大的灾难。 Nah, ini sangat berbeda dengan pemahaman pengajaran-pengajaran dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan premilenialisme, dispensasionalisme. 这跟那些相信一段学说的人完全不同。 Yang mengatakan bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dan dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun sebagaimana disebutkan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. 一段学说说，主耶稣来的时候，他要创造他的王国，1000年的王国，好像启示录所说的。 Namun sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus akan datang terlebih dahulu secara diam-diam. 但是当这个1000年的国度还没有发生的时候，主耶稣要静默的先来了。 Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengangkat orang-orang percaya kepadanya. 目的是说要提起这些已经被主所拯救的世界上的人， Supaya mereka tidak mengalami apa yang dia katakan sebagai kesusahan besar di dalam ayat awal pasal 让这些 29. 信主的人没有面临这圣经所写的灾难，大的灾难。 Jadi Tuhan akan datang secara rahasia mengangkat orang-orang percaya. 所以神要静静的来，先把信主的人提起， Supaya terluput dari kesusahan besar itu. 让他们能够逃避最大的灾难。 Dan baru setelah itu, setelah sekian waktu, mereka mengatakan sekitar 3,5 sampai 7 tahun, barulah nanti Tuhan Yesus datang dari sorga bersama-sama dengan orang kudus, termasuk orang-orang yang telah diangkatnya supaya tidak mengalami kesusahan besar itu. 信主的人，他们已经被提以后3年半之久，主耶稣要再来，并且跟那些已经被拯救的人一起来到世界上。 Datang ke dalam dunia, memulihkan Israel dan kemudian mendirikan kerajaan 1000 tahun. 他们说，他们来的时候要建立以色列国，并且要建立1000年的国度。 Nah, ini adalah satu pengajaran yang tidak tepat. 这是不对的学说。
film seperti Left Behind. Kalau Bapak Ibu pernah nonton ya, Left Behind. 如果你们看到一部戏叫做《Left Behind》， Itu adalah satu film yang dijiwai oleh pengajaran ini. 这一部戏是按照刚才一段学说所说的一切。 Jadi tiba-tiba ada orang hilang seketika hanya tinggal bajunya di tempat. 所以突然间，比方说有人一个就这样的消失，只有他的衣服留在这个世界。 Orang sedang berjalan-jalan ke mall, tiba-tiba sebagian hilang, hanya bajunya saja. 也是说，有一些人去超级市场的时候，他就这样的消失。 Lalu ada bus sekolah ya, bus itu penuh dengan anak-anak sekolah. Tiba-tiba supirnya diangkat, hanya tinggal bajunya di jok kemudi. Dan kemudian sebagian daripada anak-anak yang diangkut juga tidak ada. Ya, hanya tinggal baju-bajunya di kursi. 比如说，一个 bangku-bangku 公共 penumpang. 汽车里面司机消失，这些小孩子也是消失。 Lalu ada pesawat saudara sekalian, pilotnya tiba-tiba diangkat. Hanya tinggal bajunya di kokpit. 这样的事情也发生在飞机上，那个大家都消失。 Nah mereka mengatakan seperti itulah pengangkatan. 这他们说，只要神把基督徒提上，就是好像这件事情。 Nah Bapak Ibu dan Saudara, ini ajaran yang tidak tepat. 弟兄姊妹们，你们不要听那些不对的学说。 Ini ajaran yang kacau dan sangat mengacaukan dan saya harus mengatakan ini sebuah kesesatan di dalam memahami kebenaran kitab suci. 那么我称为这个学说是一个异端的学说。 Saudara perhatikan dalam ayat 34, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. 那么主耶稣在34节说：“我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。” Saudara, angkatan ini itu bukan berarti hanya orang-orang percaya di abad pertama, para rasul, para murid yang hidup di abad pertama. 这个提神的不是说单单在以前的先知们， Tapi itu termasuk orang-orang percaya segala abad dan zaman, bahkan sampai pada hari ini yang masih hidup, termasuk mereka yang masih hidup ketika nanti peristiwa itu akan terjadi. Yesus Tuhan kita datang kedua kali. 这些事情要发生在每一个信主的人，当主耶稣再来的时候， Tuhan tidak meluputkan orang-orang percaya dari kesusahan besar itu. 主耶稣仍然是那些信主的人要面临最大的灾难。 Tapi orang-orang percaya akan bertekun oleh karena kuasa daripada Allah yang memampukan mereka untuk setia sampai akhir. 但是信主的人，上帝要给他能力，让他面临世界的一切的灾难。 Maka bila kita melihat pada hari ini kekristenan mengalami kesusahan baik secara halus melalui sistem ya, melalui cara pandang baru terhadap kemanusiaan, terhadap kitab suci yang tidak berpegang kepada kebenaran yang sesungguhnya. 现在的时代，很多基督徒面临各种各样的困难，无论是生活上的困难，无论是对圣经的一些了解的困难， Ataupun yang secara kasar, penolakan, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. 还有很多基督徒很多受到虐待的事情。 Maka kita harus melihatnya sebagai bagian daripada apa yang Tuhan Yesus katakan ini sebagai kesusahan besar. 所以这些事情发生，就是包括圣经所说的灾难的事情。 Yang nanti akan mencapai puncaknya ketika sudah tiba waktunya dia datang kembali. 这个灾难要到它的顶点的时候，那是主耶稣要再来的第二次再来。 Maka Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih membayangkan hal-hal seperti ini. 所以，亲爱的弟兄姊妹们，如果你们想到这样的事情的发生， Maka seharusnya membuat kita makin serius di dalam soal kehidupan rohani kita di 所以 hadapan Tuhan. 让我们开始很严肃的思想我们每一天的生活、属灵生活， Membuat kita serius terhadap kebenaran kitab suci di dalam gereja. 让我们要真正很严肃思想圣经一切所说的事情， Membuat kita makin serius menanamkan akar iman yang kokoh kepada generasi, kepada anak-anak kita. 所以现在我们要开始有一个坚固的信心在我们的心，对我们的孩子们也是如此。 Kepada generasi yang akan datang supaya ketika kesusahan besar itu terjadi, mereka tetap kuat dan tangguh di 让 dalam 一些灾难来的时候，我们的下一代仍然有坚固的信心。 Yang kedua, tanda yang mendahului yang kedua adalah kondisi alam semesta yang sangat ekstrim.
第二，如果我们现在看整个自然或者气候非常的极端， Tuhan tadi mengatakan matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 圣经说日头就要变黑，月亮也不放光，众星要从天上堕落，天使都要震动。 Ketika Tuhan kita akan datang, tiba waktunya dia akan datang, maka alam semesta ini Bapak Ibu akan memberikan responnya. 当神要再来的时候，那么我们的自然的每一界都要有反应。 Ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. 这就是告诉我们，耶稣的基督就是神。 Tuhan, Kurios, Adonai, the Supreme Lord, Tuhan segala Tuhan. 神，我们的万王之王，万神之神。 Tidak ada yang menyamai dia, dia pemilik segala sesuatu. Karena memang dia pencipta yang pemula ada dari segala 没有人 sesuatu 能够 yang 替 tidak ada. 代我们的神，因为神是掌握整个世界的神。 Maka kita melihat alam semesta akan memperlihatkan tanda-tanda. 所以我们看整个世界的自然要有它的反应。 Kita tidak perlu heran lagi berkaitan dengan ini Bapak Ibu dan Saudara. 我们不要再觉得奇怪一些事情的发生。 Ketika dia di atas kayu salib dan dia mengatakan semuanya sudah selesai, dia mati menyerahkan nyawanya kepada Bapa. 当他在十字架上的时候，他死的时候，把整个他的肉体都交在神的手中的时候， Maka kita melihat alam semesta memberikan responnya. 那么我们看见自然天气候已经起了对神的反应。 Mulai jam 12 sampai jam 3 sore dikatakan bahwa seluruh wilayah itu menjadi gelap, langit menjadi gelap, matahari itu menjadi gelap. 从中午12点到下午中午3点，也就整个的世界就变成黑暗。 Itu menggambarkan bahwa alam semesta turut berduka dan menghormati Sang Putra Allah yang mengasihi dunia ini dengan memberikan dirinya sebagai korban di atas 这是 kayu. 告诉我们整个世界给一个我们上帝死在十字架上的最后的尊敬， Dan ketika nanti dia akan datang kembali, alam semesta akan kembali memberikan responnya. 因为他第二次再来的时候，整个自然也要给神一定的反应， Dan nanti akan jauh lebih ekstrim, jauh lebih dahsyat lagi. 最后要更震动这个世界。 Sebagaimana tadi dia katakan di dalam ayat yang ke-29. 刚才我们从29节所念到的， Ini semua memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. 这是告诉我们每一个弟兄姊妹们， Bahwa ketika dia datang, maka dia akan mengakhiri segala sesuatunya. 因为当他来的时候，他要把整个世界 Dia 都 akan 结束。 membarui segala sesuatunya demi umat pilihannya. 整个世界，它有更新，为了我们大家信主的人， Maka kita melihat hari ini bahwa musim semakin tidak teratur, Lugosin- dunia semakin tidak teratur, penuh masalah, penuh persoalan, pandemi dan seterusnya. 这个世界很多的事情发生，无论是气候，无论是疾病，无论是各种各样的灾难， Berbagai bencana baik secara lokus maupun secara global. 各种各样的灾难，虽然是小的灾难或者整个的灾难， Ini adalah bagian dari proses itu Bapak Ibu 这 dan 是 Saudara. 正在进行的过程。 Dan puncaknya nanti adalah kehancuran dari segala sesuatu. 那么最高峰的时候，要这个整个世界都要受到破 Dalam 坏。 2 Petrus itu Rasul Petrus mengatakan bahwa semua unsur langit akan hancur di dalam nyala api. 使徒彼得他说，整个世界要被火烧没， Karena memang segala sesuatu yang disebutkan kitab suci kita sebagai bumi dan langit yang pertama ini harus digantikan dengan bumi dan langit yang baru. 因为整个世界他们所说的是旧的世界要改成为新的世界， Yang akan menjadi tempat kita yang percaya kepadanya bersama selamanya di dalam kekekalan. 要成为我们每一个信主的人永永远远的居所。 Maka kiranya kita bijaksana di dalam menjalani hidup hari-hari ini. 让我们每一天所过的生活要有一个智慧的生活，
berbagai situasi dan kondisi yang sedang kita saksikan, 整个各种各样的情况，我们所面临的 yang sudah kita alami selama beberapa tahun ini, 这几年我们已经经历的事情， dan segala sesuatu yang menanti kita di tahun-tahun yang akan datang yang kita tidak ketahui. 因为在将要来临的年热，我们所要面临的事情，我们还不知道， Harus membuat kita semakin bersandar Tuhan. 让我们更依靠神。 Yang kedua, 第二， berkaitan dengan soal kapan waktunya. 你们就要知道什么时候是主耶稣的来临。 Tuhan Yesus mengatakan bahwa setelah tanda-tanda yang mendahului kedatangan yang tadi kita sudah uraikan, 主耶稣说，当这些兆头已经发生的时候，好像刚才我们所读的经文， maka barulah kemudian tanda daripada kedatangannya, tanda anak manusia akan nampak di langit. 所以我们就知道，在这个天上要看见主耶稣再来的一些异象， Dan semua bangsa akan melihatnya. 每一个种族都要看到。 Dan ini Bapak Ibu dan Saudara akan menimbulkan dua respon dari kelompok manusia. 弟兄姊妹们，那个时候世界有两种的反应。 Kelompok yang pertama adalah mereka yang tidak percaya yang dikatakan di sini akan meratap. 第一件就是那些不相信的就要爱哭。 Meratap di dalam bahasa Girika yang digunakan di sini itu memiliki pengertian memukul-mukul diri, menyesali dengan amat sangat, dengan sangat sedih dan disertai dengan ketakutan yang luar biasa. 在这里的爱哭，如果原文在希腊人说，他们一面哭，一面打自己，一面懊悔。 Oh, bahwa ternyata Yesus yang mereka tolak. Oh, bahwa ternyata Yesus yang adalah Mesias yang mereka tidak mau terima. Oh, bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu tidak mau diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata betul adalah Tuhan dan Juru Selamat. 他们懊悔，他们以前看到的耶稣，以前是万王之王的耶稣，他们已经完全的拒绝。 Tapi sudah tidak lagi ada kesempatan untuk percaya. 但是那个时候已经完全没有机会 Tidak 要 ada 相 lagi 信， kesempatan untuk memperbaiki. 现在都有机会要改靠了，事件已经被决定了。 Sekarang mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan 现在 Kristus yang 他 datang. 们要对主耶稣负责他们所做的一切。 Tetapi bagi yang percaya kepada Kristus merupakan kelompok yang kedua. 但是已经相信耶稣的人， Yang disebutkan sebagai kaum pilihan, orang-orang pilihan di dalam teks ini. 在这里说已经被拣选的人， Dikatakan akan dikumpulkan. Dan kita tahu dikumpulkan dalam pengertian apa? Dikumpulkan untuk bersama-sama dengan Kristus. 他们要被集合起来，跟主耶稣在一起。 Dan dikumpulkan bersama dengan Kristus adalah kebahagiaan surgawi yang luar biasa tiada banding. 召集他们跟主耶稣在一起是何等的喜乐！ Bukankah setiap kita kalau mau jujur dan kalau memang kita betul-betul termasuk umat pilihan, 如果我们每个人都包括神的选民， kerinduan terbesar kita yang sebenarnya adalah apa? Akan bertemu, berjumpa dengan Dia dan bersama-sama dengan Dia selamanya. 我们的最大的希望就是我们见到我们的耶稣基督，我们要跟他在一起， Betulkah Bapak Ibu dan Saudara? 是不是如此？ Ya, itu harus menjadi kerinduan terbesar kita. 这件事情要我们成为基督徒要最大的期望。 Maka bagi kita kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi. 那么死亡不是成为我们最大的威胁， Kesusahan bukan lagi sesuatu yang menjadi alasan bagi kita untuk jauh darinya. 困难不是叫我们远离神， Karena kita ini adalah miliknya. 因为我们是他的儿女， Dan akan bersama dengan Dia selamanya. 我们要跟他在一起。 Suatu hari kelak engkau dan aku akan dikumpulkan bersama 这 dengan Dia. 一天，你与我要被聚集在一起。 Seberapa besar kerinduanmu dan kerinduanku menanti hari itu tiba? 多少大你们对这件事情的期望？ Nah, tetap yang menjadi big question mark atau tanda tanya yang besar adalah kapan waktunya? 那么现在问题是什么时候？ Kapan itu akan terjadi? Yesus datang dan kemudian terjadilah akhir zaman. 什么时候主耶稣再来的日子？ Bapak Ibu dan Saudara, dalam ayat 36 Tuhan Yesus berkata tentang hari
Dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, ya, anak pun tidak, melainkan hanya Bapa saja yang tahu. 36节告诉我们，但拿日子、拿时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。 Ini salah satu ayat yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. 那么这个境界，人家常常误会， Baik dari kalangan daripada orang-orang keyakinan yang lain maupun bahkan dari kalangan kekristenan yang sesat sekalipun, yang hanya melihat Yesus Kristus itu hanya manusia saja. 别的宗教或者有一些的基督徒觉得主耶稣是平常的人， Buktinya apa? Nih, Tuhan Yesus tidak maha tahu. Melalui ayat 36, oh ternyata dia nggak tahu kapan dia datang. 所以 kapan 他们 akhir zaman 觉得这个 terjadi. Oh, berarti dia bukan Allah. 36节说主耶稣也不知道什么时候再来，意思就是说主耶稣也不是神。 Nah Bapak Ibu, mengapa ini terjadi? 为什么这件事情也能发生？ Ya, karena ketidakmengertian mereka mengenai siapa Yesus Kristus. 因为他们觉得谁是耶稣基督。 Atau saya lebih suka menggunakan kalimat, ya karena mereka tidak diberikan anugerah, tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk mengenal siapa Kristus yang datang ke dalam dunia. 我最喜欢用的日子，因为他们没有上帝给他们的智慧，所以他们不知道主耶稣是谁。 Karena untuk mengenal dia, engkau dan aku membutuhkan anugerah. 因为如果我们要知道主耶稣是谁，我们需要上帝的开恩。 Tanpa anugerah, mustahil engkau dan aku bisa mengenal dia. 没有上帝的恩典，没有上帝可怜我们，我们也不能认识主耶稣是谁。 jawabannya. Di dalam pribadi Kristus 在主耶稣自己心里 ada dua natur 有两个位格， atau hakikat. 或者是两个的这个身份。 Natur atau hakikat kealahan dan natur atau hakikat kemanusiaan. 他有他的神性，他也有他的人性。 Kedua-duanya tidak bercampur. 这两件事情不能混合在一起。 Maka itu sebabnya ketika hakikat ataupun natur kealahan yang menguasai dirinya, maka Kristus menjadi Allah yang maha tahu. 所以当主耶稣他的神性控制了他整个身体，他就成为完全知道的神。 Kristus menjadi maha hadir. 所以神就主耶稣就成为公平之神。 Dia berjalan di atas air, dia meredakan badai. 他能够站在水上，他能够使暴风雨，控制暴风雨。 Dia menyembuhkan penyakit, dia mengusir setan, dia membangkitkan orang mati, bahkan setan-setan dan iblis pun tunduk kepadanya. 他能够医治病人，他能够赶鬼，他能够做一些的事情。 Dia bisa menembus rumah yang tertutup rapat ketika para murid karena ketakutan setelah kebangkitan daripada Kristus. Dia tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. 当主耶稣复活的时候，他能够突破一些墙，不能限制主耶稣的一切举动， Dan berbagai hal yang lain. 还有很多的事情。 Tetapi ketika kemanusiaannya yang menguasainya, 但是当主耶稣的人性控制了他以后， Kristus menjadi tidak maha tahu, tidak maha hadir. 那么我们的基督耶稣就不能做出神所做出的一些。 Dia menjadi seperti kita, merasakan seperti yang kita rasakan kecuali dalam hal berdosa saja karena dia tidak berdosa. 他就是好像我们能够经历更多的事情，但是主耶稣不能犯罪。 Dia bisa merasa haus, dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa lelah, dia butuh tidur, dia butuh makan, dia butuh mandi, dia butuh berpakaian dan seterusnya. 他主耶稣好像我们每一个人，他有饥渴的心，他也是一些需要世界上所需要过的生活。 Dia bisa merasakan kesedihan, menangis, dia merasakan ketakutan. 他心里也有痛苦，他也有他的眼泪，他 Dia 也有 juga 惧 bisa 怕， marah 他也能够生气。 ketika melihat bait suci itu disalahgunakan fungsinya. 当他看见圣殿他们用来做生意， Dan dia bisa menjadi tidak maha tahu. 他也是能够知道他是万能，他能够知道一切。 Nah kita harus melihat ayat 36 di dalam pengertian ini. 如果我们看这个36节，用这样的角度来明白 Dia 里面的意思， berbicara di dalam natur kemanusiaan. 那么我们看主耶稣在他的人性里面，
Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 亲爱的主内弟兄姊妹们， perkataan Tuhan di dalam ayat 36 ini 神在这个第36节 memperlihatkan 告诉 kepada 我们， kita bahkan Kristus, Allah yang menjadi manusia itu, 那就是基督从道成入圣， ya bukan manusia yang menjadi Allah, 他不是人变成神， tapi Allah yang menjadi manusia. 但是上神变成 Itu yang 人。 kita ingat di dalam peristiwa Natal. 我们要记得这个圣诞节所发生的事情， Itu membatasi dirinya di dalam soal kapan dia datang, kapan hari H akhir zaman itu. 因为他能够受到他的来临的时候的控制， Maka itu juga seharusnya membuat kita mawas diri. 这就是告诉我们每一个人都要谨慎， Tidak boleh melampaui apa yang ada tertulis, apa yang telah dia katakan. 不能超过主耶稣所说的，不能超过主耶稣所写的。 Siapapun dia termasuk gereja tidak boleh lebih pintar daripada Tuhan sendiri. 每个人，每一个世界上的人，包括教会，不能比耶稣更聪明。 Banyak orang-orang, kelompok-kelompok kekristenan di sepanjang sejarah jadi keminter. 很多一些基督徒的机构比上帝更聪明。 Tuhan Yesus akan datang, akhir zaman akan terjadi, dan itu menimbulkan kekacauan dan semakin memperbanyak kesesatan di kalangan 他 kekristenan. 们常常说主耶稣什么时候来临，就混乱了那个基督徒的一些消息。 Dan itu menjadikan kekristenan sebagai bahan olok-olokan di mata orang luar. 那么人看这个基督教变成一个开玩笑的教会。 Ya Bapak Ibu, ada banyak sekali ya pengajaran-pengajaran yang aneh berkaitan kedatangan Tuhan Yesus. 很多事情，很多奇怪的学说关于主耶稣的再来。 Nah, ada beberapa misalnya William Miller ya yang merupakan pendiri gereja Masehi Advent hari ke-7. William Miller 也是关于这个第七日的教会， Itu meramal Tuhan Yesus akan datang pada 22 Oktober 1844. 他也是告诉在1944年主 Ternyata 耶稣 tidak 的来 terjadi, 临， direvisi lagi sama dia. 但是以后就再次改正。 Nah, sampai hari ini, sampai Miller mati, sampai hari ini tetap Tuhan Yesus masih belum datang. Akhir 直 zaman 到 belum 直到 terjadi. 今天，米勒已经走了，但是主耶稣还没有再来。 Joseph Smith, 还有 Joseph Smith， pendiri gereja Mormon, 他是摩门教会， mengatakan Yesus sudah datang tahun 1891. 他说1981年主耶稣再来， Kelompok saksi Yehova 也是耶和华见证 mengatakan 人， bahwa Tuhan Yesus sudah datang secara tersembunyi atau secara rahasia, tidak terlihat. 说主耶稣已经再来，但是我们看不见。 Sejak tahun 1914. 那么1914年他已经怎么讲？ Saudara tahu apa yang terjadi tahun 1914? 什么事情1914年发生？ Perang Dunia Pertama, bukan Tuhan Yesus datang. 第一次世界大战， Lalu ada orang namanya Harold Camping, saudara sekalian. 还有一个 Harold Camping， Pemimpin pelayanan Kristen Internasional Family Radio dan Family Radio Internasional. Di Jakarta ada pusatnya, maka hati-hatilah mendengar radio. 那么就是关于扩展这个福音从这个一切的电视剧。 Dia meramal Tuhan Yesus akan datang 6 September tahun 1994. 在1994年6月份，主耶稣有再 Tidak 来， terjadi, dia ubah. Tuhan Yesus akan datang bulan Maret tahun 1995. 在改了前变成1995年 Tidak 主耶稣再 terjadi, 来 dia，ubah lagi 21 Mei 2011. 再次看见2011年 Dia ubah lagi 21 Oktober 2011. 变成2012 Tidak 年， terjadi, dia ubah lagi sampai mati. 他一直 Terjadi sampai 改了，最后他自己死掉。 Bahkan di Indonesia ini saudara sekalian, tahun 2003 yang lalu, tepatnya di Hari Pahlawan 10 November, 也是在印尼2003年，在这个4月10号， di Bandung, seorang pendeta karismatik gereja Pondok Nabi di Bandung. 在万隆有一个这个教会也是 Itu 有这样的 mengatakan bahwa 语言， Yesus Kristus akan datang di Bandung mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. 他们也是说主耶稣要在万隆下来。 Oh Bapak Ibu dan Saudara, kalau sempat menyaksikan waktu itu sampai masuk di dalam TV kita, heboh luar biasa Bapak Ibu. 那个时候这样的事情震动了整个印尼， Dan ternyata banyak fans daripada pendeta yang namanya Mangapin Sibuea ini.
那么这个他的牧师马丁西波扬， Mulai dari Sabang sampai Merauke. Di Merauke itu ada kepala sekolah, dia ninggalkan jabatannya. Mau nyambut Yesus di Bandung. Semua pakai baju putih. 很多人相信大家都到万隆，穿了白衣服，要等主耶稣的来临。 Nyanyi-nyanyi muji Tuhan, wala-wala dan sebagainya. 他们一起唱歌，等主耶稣 Penduduk 的来 sekeliling 临。 mulai resah, RT RW-nya mulai resah, polisinya mulai datang, BRIMOB-nya mulai datang. 以后整个军人、整个警察， Sampai 都 jam 来 3 sore Tuhan Yesus tidak datang-datang. 直到下午主耶稣还没有再来， Jadi yang datang justru BRIMOB-nya yang datang. Ngapain? 来的就是军人， Nangkapi pendeta yang menimbulkan rusuh, ngangkutin jemaatnya, dan bebani orang lain untuk mulangkan orang-orang dari berbagai wilayah di Indonesia, bayari ongkosnya. 那么就把那些从外部外道的给他们回家， Dan ada banyak lagi macam-macam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 还有很多奇奇怪怪的事情。 Semuanya yang terjadi karena apa? Karena tidak berpegang pada apa yang telah Tuhan Yesus katakan. 每一件 Berkaitan 事情 dengan 的 soal kapan dia akan datang, kapan akhir zaman akan terjadi. 每一件事情的就是因着他们没有根基，说主耶稣再来， Maka mari kita berhati-hati di dalam 让我们 soal-soal 小心。 seperti ini. Ya. Kadang-kadang saya itu sedih, ya, jemaat-jemaat yang seharusnya secara usia, secara pemahaman mestinya sudah sangat bagus, masih saja ada yang percaya hal-hal seperti ini. 有时候我也是伤心，因为很多的旧的基督徒也是相信这样的事情。 Mari kita pegang apa yang dikatakan oleh Tuhan. 让我们握住我们所 Yang 相 terakhir 信 adalah 的。 respon kita. Bagaimana respon kita menanti kedatangan yang kedua kali dan akhir zaman itu. 最后就是我们每一个人信主的人对主耶稣再来的反应。 Nah, dari apa yang kita bahas ini, kita bisa melihat sebenarnya beberapa respon yang kita perlu tunjukkan. Yang pertama adalah kita harus peka terhadap kondisi zaman. 第一个反应就是我们要对世界的情形，我们要很敏感。 Perumpamaan yang digunakan berkaitan dengan pohon ara di dalam ayat 32 itu memberikan kita satu petunjuk bahwa kita harus peka terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang sedang terjadi di dalam alam semesta ini. 所以我们要知道世界所正在发生的事情，我们要很敏感。 Apa yang terjadi berkaitan dengan penganiayaan terhadap iman Kristen, pandemi, 我们要 kondisi ekonomi global, peperangan, ancaman perang nuklir, dan semuanya dan hal-hal yang lain harus membuat kita semakin peka. 我们要看很多的事情发生，无论是疾病，无论是基督徒受到虐待，这些事情要告诉我们主耶稣的来 yang 临。 kedua adalah mari kita berpegang teguh dan tekun di dalam kebenaran firman Tuhan. 第二，我们要握住我们对神的信心。 Di dalam ayat 35 Tuhan Yesus itu memberikan penegasan langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. 35节说，天地要废去，我的话却不能废弃。 Jadi mari kita berpegang di dalam kebenaran kitab suci soal rahasia akhir zaman. 让我握住圣经的告诉我们关于末世的来临。 Mari kita saring semua ajaran-ajaran yang berseliweran di luar sana. 我们要相信，我们要废弃那些不对的真理。 Ajaran orang pergi jalan-jalan ke neraka, jalan-jalan ke surga, kemana saja saudara sekalian. 有的人 Hati-hati. 他们还有说，他们已经上了天堂，下了地狱。 Mari kita semakin cinta kebenaran firman Tuhan. 让我们更爱主我们的自己的真理， Jangan mencari apa yang merupakan kesenangan ataupun yang mengubar kedagingan kita. 不要我们找一些暂时性的快乐。 Kita justru harus berpegang teguh kepada hal-hal yang akan membangun hidup rohani kita. Semakin mengerti firman, semakin mengerti kebenaran, membuat kita semakin dekat kepada Allah. Mengenal dia semakin benar. 让我们要握住我们的真理，我们要更爱主、更明白主、更认识主。 Bukan yang meninabobokan kita, bukan yang mencecoki kita dengan berbagai pengajaran yang tidak bisa 我们 dipertanggungjawabkan. 不要相信那些没有这个根基的真理。 Bapak Ibu dan Saudara, menjelang kedatangan Tuhan dan akhir zaman kita harus tahu satu hal, bahwa akan semakin sulit bagi banyak orang untuk mengenal apa yang benar-benar benar. 你们要注意一件事情：当主耶稣再来的时候，一切的事情我们找不到世界上真正的真理是什么。 Kecuali Bapak Ibu dan Saudara dan saya benar-benar mengenali apa yang benar yang sejati, maka Bapak Ibu dan Saudara tidak akan mungkin salah. 如果你要知道真正的真理，那么你就不能够
变成 Respon yang 错误 ketiga, 的事情， berjaga-jaga dan waspada. 你们要谨慎注意。 Perkataannya dalam ayat 36 mengenai hanya Bapa sendiri yang tahu kapan hari hanya harus membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana. 36节告诉我们，唯独父知道什么事情要发生。 Dua perikop setelah perikop yang kita renungkan hari ini. Ayat 37 sampai ke 44 dan ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. 那么37节直到41节，我们要自己再读。 Itu mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga, tidak membiarkan diri terseret mengikuti dunia ini dengan segala sesuatu yang membuat akan meremehkan kebenaran, menganggap bahwa akhir zaman itu sesuatu yang omong kosong atau masih jauh di sana. Belanda masih jauh, enjoy life dulu. 然后我们要自己谨慎自己，我们要好好明白圣经的话。 我们不要忽略，我们觉得主耶稣要再来的日子还是很远。 Ingat kedatangan Kristus itu bisa datang secara tiba-tiba. Dia mengatakan seperti pencuri pada waktu malam. 你们要记得，主耶稣再来，他是静静的来，好像晚上的贼来了，我们不知道。 Mana ada pencuri nelpon Bapak Ibu Saudara dulu, tolong ya siapin semua di ruang tamu, ya hartamu, berlianmu, semua uangmu, semua taruh di sana dan tolong pintunya jangan dikunci supaya nanti ketika aku datang aku tinggal ngambil, nggak usah banguni kamu. Ada pencuri seperti itu. 是不是有贼要来到你的家的时候，先打一个电话，让你预备一些的事情，他顺便来拿？世界没有这样的事情。 Nah seperti itulah ketika nanti dia akan datang. 这 Tidak 就 ada 是 pemberitahuan. 这就是主耶稣再来也不告诉我们， Tapi dia sudah memberitahukannya lewat kebenaran kitab 但是 suci 他已 kepada 经从圣经里提醒我们。 Lalu di dalam perikop yang terakhir 45 sampai 51 itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita menghargai hidup ini. Kita jangan menyia-nyiakan hidup kita yang sangat singkat dalam dunia ini. 最后也是提醒我们，我们要好好保护，我们要保卫我们以下的年日。 Kita harus hidup sebagai hamba-hambanya, menjadi hamba yang baik, bukan menjadi hamba yang tidak berguna atau hamba yang jahat. 我们要活着成为神的忠心的仆人。 Kalau kita menyebut Yesus itu Tuhan kita, Kurios Adonai, Tuhan kita, bos kita, pemilik kita, yang empunya hidup kita, maka seharusnya kita juga harus menjadi hamba-hamba yang baik baginya. 如果我们说我们的主耶稣是我们最完神之神、完主之主，那么我们要成为一个最忠心的仆人来 Maka 侍 saya 奉 ingin 他。 menegaskan kepada kita sekalian bahwa akhir tahun itu, akhir tahun seperti saat ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat istimewa bagi saya, bagi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. 那我们现在的日子是对我们每一个弟兄姊妹们是最宝贵的日子。 Untuk kembali meneliti, untuk kembali mengevaluasi perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini di hadapan Tuhan. 让我们审查我们自己在以下的年日，我们是怎么度过我们的日子。 Bagaimana kita menjalani hidup? Seberapa sadarkah kita bahwa kita ini bukan hanya memiliki privilege, memiliki hak istimewa sebagai umat miliknya, sebagai anak-anaknya, tetapi juga bahwa kita ini adalah hamba-hambanya. 我们要度过我们的日子，我们好好知道我们是上帝的仆人，我们要做出一切他要我们做的事情。 Itu artinya kenapa kita sebut Yesus itu Tuhan. 这就是我们说主耶稣是我们的神。 Maka Bapak, Ibu dan Saudara, seberapa bergunakah hidup kita baginya? 所以我们要想我们的生活是对神有什么好 Seberapa 处？ berkualitaskah kehidupan beriman, kehidupan rohani, kehidupan pelayanan, kehidupan pengorbanan kita Namun- baginya dan kerajaannya? 我们见我们以下的年日，我们有什么利益对神的国度？ Nah kiranya selama kita masih ada kesempatan, 让我们还有以下的年日， kita mau terus menata diri kita. 我们要预备我们自己。 Bila di sepanjang 2023 ini kita merasa gagal di dalam mengikuti Tuhan, kita belum atau tidak berbuat apa-apa sesuatu yang berkenan dan mempermuliakan Tuhan kita. 如果我们2023我们没有好好利用我们的生活，我们不能好好服侍主的话， Maka nanti malam ketika pergantian tahun, buat sebuah tekad
untuk hidup lebih baik lagi di dalam hal-hal itu di tahun 2024让我 yang 们 akan datang. 今天最后一个日子2023，我们截至我们在2024要如何更忠心为主。 Nah, bila Bapak Ibu dan Saudara merasa dan memang sudah membuktikan diri sepanjang tahun ini sudah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya yang terbaik bagi Tuhan, bagi segala sesuatu terutama dalam kehidupan rohani kita. 如果你们觉得在2023年你们已经为主做的最好的为主的话， maka teruslah bertekad, teruslah pertahankan dan bahkan tingkatkan terus di tahun 2024 yang akan datang. 那么你要维持你的信心。当你踏入2024年的时候，你要更忠心为主工作。 Sebagai penutup Bapak Ibu dan Saudara sekalian mengakhiri renungan ini. 我要结束今天的讲道。 Tuhan sudah memberitahukan kita berkaitan dengan tanda yang mendahului kedatangannya yang kedua kali yang merupakan akhir zaman itu. 上帝已经告诉我们，用他的兆头来知道，让我们知道主耶稣在末日将要来临。 Dan dia juga sudah memberitahukan kita soal kapan waktunya yang merupakan rahasia daripada Allah Bapa 并 sendiri. 且他已经告诉我们什么时候就成为一个奥秘，给我们知道他的来临。 Dan dia juga telah mendidik kita bagaimana merespon dengan baik kedatangannya yang akan datang dan akhir zaman. 他也教导我们，在最后他要来临的时候，我们知道什么是末日的来临， Dengan baik dan benar. 准确的对真理负责。 Maka sambil menanti dia kembali datang kedua kali, 我们等待主耶稣第二次再来的时候， maukah kita menjalani hidup kita di dalam terang ajaran yang telah disampaikannya kepada kita kembali 是 hari 不 ini? 是我们要过最圣洁的生活，按照圣经的真理过我们以下的年日？ Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 愿神祝福你们大家。 Selamat nanti memasuki tahun 2024 dengan tetap bersandar Tuhan. 你们，我祝贺你们进入2024年，忠心对主。 Amin. Amin. Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kami mengetahui bahwa saat-saat ini yang kami lihat situasi keadaan cuaca maupun segala politik yang kami saksikan pada 2023, sehingga kami mengetahui bahwa menurut hal-hal yang terjadi ini adalah sebuah proses terhadap kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sekalipun kami tidak tahu, tetapi Tuhan, bantulah kami dengan mengenal proses-proses ini sehingga kami sendiri siap diri untuk lebih setia pada Tuhan dan mempergunakan sisa-sisa waktu hidup kami ini lebih berguna bagi Tuhan, lebih berguna bagi sesama anak Tuhan. Tuhan, bantulah kami kemungkinan dengan meninggalkan 2023 masuk pada 2024 ini kami akan mengalami lebih sulit, kami akan lebih banyak yang akan kami lihat ketakutan-ketakutan, ancaman-ancaman. Tetapi dengan adanya kami sebagai anak Tuhan, Tuhan bantulah kami, bentulah kami dengan kami lebih kuat untuk masuk 2024, dan apa yang kami saksikan pada tahun-tahun yang baru ini kami lebih dekat dan kami mengetahui menggunakan sisa waktu ini lebih berguna untuk Tuhan, dan firman Tuhan disebarkan karena kesaksian hidup kami setiap hari. Tuhan, dengarlah doa kami, berilah kami kekuatan untuk saudara-saudara kami semua ini. Berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada Bapak Pendeta Yarman yang sungguh boleh menguatkan dan memberikan kepada kita kebenaran yang harus kita percayai dan pegang teguh. Juga kepada Bapak Hendri yang telah menerjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.